A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasulah. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis daripada Ibnu A'is radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin falamma wudi'a qala Umar ibn al-Khattab la tusalli alayka ya Rasulullah fa innahu rajulun fajir. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nas faqala hal ra'ahu ahadun minkum ala amalil Islam? Qala na'am ya Rasulullah, harasal laylah fi sabilillah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta turaba alaihi wa qala ashabuka yazunnuna annaka min ahlin nar wa ana ashhadu annaka min ahlil jannah. Fil akhiril hadis, hadis riwayat Imam Baihaqi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini menjadi pengajaran kepada saya dan juga kita semua di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu A'is radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kata dia, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatin rajulin. Dia kata suatu hari telah keluar Nabi untuk solat jenazah pada seorang laki-laki. Berlaku kematian pada seorang laki-laki. Bila siap dia dimandikan, bila siap dia dikapankan, tiba masa untuk disemayangkan jenazah dia. Maka pada masa itu telah datang Rasulullah untuk salat jenazah pada laki-laki tadi. Falamma wudi'a, ketika Nabi hampir nak salat pada jenazah laki-laki ini, qala Umar ibn al-Khattab, tiba-tiba telah berkata Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata pada Nabi, la tusalli alaihi ya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, jangan kamu semayang pada jenazah. Kenapa? Fa innahu rajulun fajir, kerana dia ni masa hidup banyak melakukan dosa. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bukan sebarang sahabat, dia sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksud Sayyidina Umar, orang yang semulia Rasulullah, orang yang sebaik Rasulullah, orang yang sempurna sebagaimana Rasulullah, maka tidak layak pada pandangan Umar untuk salat jenazah pada seorang yang masa hidup banyak buat dosa. Biar kamilah para sahabat yang semayang pada jenazah dia. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ni bukan orang baik, dia ni bukan orang juruh, dia ni bukan kaki masjid, dia ni bukan orang yang rajin semayang berjemaah, dia ni bukan orang yang sering duduk dalam majlis ilmu, dia ni bukan ahli kebajikan, bahkan dia ni sering buat dosa masa dia hidup. Dan pada pandangan Umar, orang yang semulia Nabi tidaklah layak untuk Nabi solat jenazah pada dia kerana dia banyak buat dosa. Biarlah sahabat lain yang semayang pada dia, tapi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyap, tak kata apa, tuan-tuan. Kalau kena kita tak tahulah. Kena kita berkali kita kata mujur demo rakyat kawan nak akad takbir dah saat ni. Tapi Nabi tuan-tuan ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyap, tak kata apa. Hitam tak kata, putih tak kata. Cuma bila Sayyidina Umar beritahu benda ni, faltafatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpaling pada sahabat yang ada di belakang Nabi. Ramai sahabat pada masa tu. Kemudian Nabi tanya, hal ra'ahu ahadun minkum ala amalil Islam? Dia kata, ada tak siapa-siapa di kalangan kamu yang pernah lihat orang ni? Orang mana? Orang Nabi nak semayang jenazah pada dia ni. Siapa yang pernah lihat orang ni masa dia hidup dulu, dia pernah melakukan amalan yang baik dalam Islam? Siapa rajin tengok? Sekali pun jadilah. Ada tak orang tengok? Adakah kamu pernah tengok dia semayang ke? Adakah pernah kamu tengok dia puasa ke? Adakah kamu pernah tengok dia baca Quran ke? Adakah kamu pernah tengok dia jihad fisabilillah ke? Adakah siapa tengok dia ni pernah qiyamul lail ke? Ada siapa tengok yang dia ni pernah sedekah ke? Ada tak siapa-siapa di kalangan kamu rajin tengok dia pernah buat satu amalan baik dalam agama ni? Ada tak siapa rajin tengok? Maka jawab seorang sahabat, na'am ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, harasal lailah fi sabilillah. Sekali aku pernah tengok dia berjaga malam di jalan Allah. Sekali rajin tengok. Dia qiyamul lail ke, dia jihad ke, wallahu a'lam. Tapi rajin tengok ni, kata seorang sahabat. Bila Nabi dengar ada seorang sahabat yang pernah tengok laki-laki ni pernah buat amalan baik, fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus semayang pada jenazah laki-laki tadi. Dah ada orang bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, aku rajin tengok masa dia hidup dulu, sekali aku rajin tengok dia pernah berjaga malam di jalan Allah. Nabi tak cakap banyak, terus menghadap kiblat, Allahu akbar, semayang jenazah pada laki-laki tadi. Hatta turab alaihi waqala. Dan ketika Nabi duk lempar tanah atas kubur laki-laki tadi, Nabi bercakap dengan laki-laki yang duduk dalam kubur ni. Nabi kata, ashabuka yazunnuna annaka min ahlin nar. Nabi kata, kawan-kawan kamu mengira bahawa engkau termasuk salah seorang ahli neraka. Ni, ramai orang duk sangka kamu ni begitu. Wa ana ashhadu annaka min ahlil jannah. Tapi aku Nabi kamu, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau termasuk di kalangan salah seorang ahli syurga Allah. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Apa pengajaran hadis? Apa yang kita tengok hari ini tidak semestinya dia di akhirat nanti seperti yang kita tengok. Allah, tuan-tuan. Ni. Hari ni geger ni, tuan-tuan. Allah.
penyanyi di Barat Kelantan, tuan-tuan. Kita punya komen la ilaha illallah. Pasal apa kita sedap sangat komen ni? Pasal hok kena tu bukanlah kakak kita. Hok kena tu bukan adik kita. Hok kena tu bukan isteri kita. Hok kena tu bukan anak kita. Orang lain. Kita punya komen, kalau bahasa senjata bukan AK-47, M16. Allah, tuan-tuan. Hati-hati. Walau kita amal banyak, jangan kita rasa sudah selamat. Pasal apa? Kadang-kadang di samping beramal, kita terus tidak meninggalkan dosa, yang kadang-kadang dosa ni boleh menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk ada riak, jangan duk ada ujub, jangan duk ada sombong, bimbang, Allah tolak amalan kita. Kalau orang tu banyak dosa, jangan menyangka dia tidak boleh masuk syurga. Tah belakang kita dia taubat, tah belakang kita dia insaf, tah belakang kita dia berubah, Allah ampun segala dosa dia, tuan-tuan. Maka tidak ada masalah bagi dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang saya dan tuan-tuan nak kena ingat, dalam kehidupan ini, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan ujian yang pelbagai. Ada orang diberi ujian suami, ada orang diberi ujian isteri, ada orang diberi ujian anak-anak, ada orang diberi ujian adik-beradik, ada orang diberi ujian jiran tetangga, ada orang diberi dengan ujian di dalam alam pekerjaan, pelbagai ujian. Maka satu benda yang kita nak kena ingat, tuan-tuan, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita ini, maka kita jangan jahat sangka dengan Allah. Sesungguhnya apa yang Allah takdirkan dalam hidup ini, apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya ujung sekali, sesungguhnya dia ada kebaikan di dalam kehidupan kita. Contoh, tuan-tuan, minta maaf lah saya buat contoh. Kadang-kadang kita diberi ujian anak-anak. Saya pun jadi ayah pada 6 orang anak. Ayah-ayah pun ada anak 4, ada anak 5, ada anak 6, ada anak 7, ada anak 8. Hari ni ramai kita dah jadi ayah, ramai kita yang jadi mak. Tuan-tuan, minta maaf kalau saya tersilap. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita seolah-olah tidak redha dengan anak-anak kita. Ada berapa orang nak demo? Oh, kita ni orang alhamdulillah. Lagu mana anak-anak beres belakang? Oh, alhamdulillah beres belakang. Anak sulung UIA hijau dah lah ni. Anak nombor 2 UITM. Baru je habis. Anak ketiga UMK. Itu tahun akhir dah. Anak keempat UITM. Hak tu baru nak daftar. Alhamdulillah 5 orang ni masuk U belakang. Lepas tu ada seorang ni dia kata, bapa pula lebih pada lembu, tak pergi mana-mana. Allah. Kadang-kadang anak ni, tuan-tuan, yang tak boleh pergi ni, dia pergi sekolah sama, dia pergi kelas tambahan sama, dia cuba buat latih tubi, dia cuba buat soalan sport, dia cuba belajar. Tapi dalam ramai-ramai anak kita ada seorang, Allah bagi dia IQ ni tak sama macam abang, macam kakak dia. Kadang-kadang anak ni jadi punching bag, tempat kita lepas geram. Kadang-kadang waris-waris mari jalan, tuan-tuan. Beres belakang anak-anak, beres belakang. Duduk makan atas meja ni, alhamdulillah lah, pahyu belakang ni, grab belakang ni, convocation. Lepas tu duduk makan atas mozaik, ni atas mozaik ni bodoh kelung sekali. Allah. Kita duduk mengeluh seorang yang tidak berjaya, kita lupa mensyukuri 5 orang yang Allah bagi kejayaan. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, Allah Akbar.
Yang 5 ni kita lupa untuk mensyukuri nikmat. 5 anak kita ni Allah bagi kejayaan cukup cemerlang. Cuma seorang je Allah bagi ni dia ni tuan-tuan. Tak boleh nak pergi sangat dalam pelajaran. Huk seorang ni lah kita seolah-olah kita ni tak redha dengan takdir Allah. Tak tahulah sakit kepala ingat kau dia seorang ni gak megering sama Allahu akbar subhanallah. Boleh nombor gosok sama. SPN tak jadi apa, SRP tak jadi apa. Anak kita tu tak ada masalah. Semayang dia okey, tak lawan mak ayah, kerja pun rajin. Satu je silap dia. Apa dia? Akademik dia tidak cemerlang mana. Tapi hak tu tuan-tuan masya-Allah, lambat waris-waris mari jalan dia jadi masa. Dan kita tidak tahu rupa-rupanya tuan-tuan Allah sedang merencanakan kehidupan kita 30 tahun akan datang bermula hari ini. Kita tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Berlalu masa 10 tahun, berlalu masa 20 tahun, berlalu masa 30 tahun, berlalu masa 40 tahun. Akhirnya masa ni kita dah tua. Bukan lagi muda, kita dah lemah, bukan lagi kuat, kita dah sakit, bukan lagi sehat. Betapa baiknya perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah menentukan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Selepas 30 tahun, selepas 40 tahun, baru kita faham kenapa ada salah seorang anak kita ya Allah bagi tak cemerlang mana. Hari ni baru kita mengerti. Bila umur kita 70, 80. Apa yang kita mengerti? Rupanya anak kita yang tak berapa cerdik ni Allah nak suruh duduk dengan kita, tak pergi jauh. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Telefon abang hok cemerlang ni. Abang mak ni duk sebut nama sokmo ni. Baliklah jenguk-jenguk, kok tengok muka abang ni jadi sihat kau lagu mana. Abang tak ada nak balik ni. Bapa ada presentation syarikat ni di Dubai ni. Projek 315 juta. Tak boleh balik. Tak apalah, dah munduk rumah mu jaga yalah. Tuan-tuan, bagaimana perancangan Allah? 30 tahun dulu, hari ni baru kita rasa. Allah. Telefon pula hok nombor 2, tak boleh balik ke? Apa mak masuk hospital Jetih dah ni. Masuk air dah ni, kok boleh kelih lah, munggu lama tak kelih, kok segar lah. Tak boleh, apa pula ni ada projek ni du UAE 17.5 juta untuk syarikat ni. Tak boleh balik, dah munduk rumah mu jagalah. Tuan-tuan, Allah zahirkan satu persatu. Kenapa Allah jadikan itu kepada anak-anak dalam keluarga kita? Ada seorang Allah bagi dia tidak cemerlang mana dalam akademik, tapi dia sangat cemerlang dalam menjaga kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ni lah barulah mak ayah ni dia mulalah mengerti kenapa Allah takdirkan kehidupan dia sebegitu. Hak ni lah mari sokmo. Hak kena hina ni depan wari-wari hak ni. Hak kena malu sokmo depan anak beranak ni hak ni. Dialah duk jaga, dialah duk tengok, dialah duk cara. Mak panah ke? Kalau mak panah kita pergi mandi lah bilik air hospital, kita bawa mak. Bapa mak tak makan makanan hospital, nampak tak luak. Nak makan warna tawar belakang, makan hospital mai tawar lah tuan-tuan. Pas mak nak makan gapo? Berasa nak makan tepung buku. Tak apa mak. Nanti kita balik kita suruh orang rumah kita buat. Esok tengok tak luak buat nasi nak tanya pula mak nak makan gapo pula hari ni. Mak berasa nak makan beronok pula. Balik buat. Lusa tengok tak luak juga nasi hospital tanya mak nak makan gapo pula. Mak berasa nak makan poli ubi pula. Nyamitok pula barang-barang rare belakang ni tuan-tuan.
Tuan-tuan, Allahu Akbar, masya-Allah. Barulah dia mengerti, tuan-tuan, selepas berpuluh tahun baru dia mengerti betapa perancangan Allah itu maha bijaksana. Mak minta maaf lah, duk kata koksi-koksi selama kini. Mak tak suka pula jadi gini. Duk kata koksi-koksi kemung selama kini, duk kata benda-benda hok melukakan mung selama kini. Mak minta maaf lah. Mojo ada boleh jaga mak. Halah mak. Hok cerdik tak boleh jaga mak. Hok bodoh ni lah hok jaga. Oh, dia sifat 30 tahun tubik akhirnya, tuan-tuan. Tubik. Dia bukan niat nak derhaka, bukan. Dia anak yang baik, dia anak yang juruh. Tapi berpuluh tahun dia dihina, dia dimalukan, dia dijatuhkan maruah depan ahli keluarga yang lain. Akhirnya tubik juga, tuan-tuan. Bapa tubik kerana dia manusia dan dia juga ada perasaan. Tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa mak, tak apa. Biarlah orang lain sibuk pun, biarlah orang lain tak ada balik pun, tak apa. Kita ada mak, kita ada, insya-Allah, insya-Allah. Kita tak gelai dah, insya-Allah. Hidup mati mak, insya-Allah kita duduk sebelah mak sampai bila-bila. Allah. Ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, apa pun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, jangan kita jahat sangka dengan Allah. Bakpo begini, bakpo begitu, bakpo begini, bakpo begitu, bakpo begini, bakpo begitu. Kalau kita banyak komplain, tuan-tuan, kita akan hilang ketenangan di dalam hidup. Percayalah, tuan-tuan. Percayalah. Kita tidak akan tenang dalam hidup. Tuan-tuan. Bapa aku begini, bapa aku begini, bapa aku begini, bapa aku begini, bapa aku tak boleh gini, bapa aku tak boleh tak. Oh, tuan-tuan, kita akan stres. Saya, tuan-tuan, cita-cita nak jadi cikgu. Sekolah rendah cikgu tanya, Kamarudin nak jadi apa? Cikgu. Jah 2 cikgu, jah 3 cikgu, jah 4 cikgu, jah 5 cikgu. Cuma ada juga saing kita hok pelik. Ada seorang, ada lagi lah ni. Awak nak jadi apa? Saya nak jadi komunis cikgu. Diri atas meja sampai habis masa, tuan-tuan. Minat sangat nak jadi cikgu. Temu duga kali pertama ujian bertulis berjaya, temu duga secara face to face gagal. Minta kali kedua cikgu, ujian bertulis berjaya, interview gagal. Minta pula kali ketiga, ujian bertulis berjaya, temu duga gagal. Tapi kali ketiga tu agak terasa lah. Penemu duga tanya maktab pasal panjang pada masa tu. Dia tanya, awak kerja ke apa? Kata saya setakat ni kerja kilat. Dia kata awak tak layak jadi cikgu, awak kerja kilat sampai peceng. Astaghfirullahaladzim. Allah. Tuan-tuan, kalau kita salah jadi tukar interview orang nak minta kerja, tuan-tuan, jangan ada jawapan yang boleh melukakan orang tu, jangan. Jangan, tuan-tuan. Jangan sombong. Paling-paling kuat pun kita yaklah, awak kena belajar lagi lah. Setakat ni awak belum lagi berkelayakan, awak cari lagi ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti awak berjaya. Jauh sikit kan. Ninya suruh kerja kilat pas peceng. Allahu Rabbi, masya-Allah. Bawa diri kita pergi kerja kalau lupa kat 10 tahun ni, tuan-tuan. Nak berubat hati ni. Tapi Allah Maha Kaya, alhamdulillah. Tak boleh mengajar di sekolah pun, insya-Allah. Boleh mengajar di masjid, alhamdulillah. Syukur nikmat Allah. Tidak mengajar nak murid, mengajar cikgu-cikgu ni pula, tuan-tuan. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu perancangan Allah. Sebab tu jangan kecewa. Apa pun yang sedang berlaku dalam kehidupan ini, ingat sesungguhnya Allah sedang mengatur kehidupan kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup baik. Sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Kata dia, kanal ghulam yahudu yahdimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada seorang anak muda Yahudi, dia bukan Islam, tapi dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi budak suruhan Nabi. Dia bukan Islam, dia Yahudi, tapi dia tengok Nabi, dia tengok akhlak Nabi, dia tengok percakapan Nabi, dia tengok perangai Nabi, dia tengok dakwah Nabi. Nabi jadi hero dalam kehidupan dia dan Nabi jadi idola dia. Kekaguman dia pada Nabi menyelinap masuk dalam hati dia. Dia pergi jumpa Nabi, dia volunteer, sukarela. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak hikmat pada kamu, aku nak jadi khadam kamu, aku nak jadi budak suruhan kamu. Pasal apa? Kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ilmu banyak tapi akhlak tak ada. Sombong pula tu. Orang benci. Kita ada PhD ke, kita ada master ke, kita ada ijazah ke, kita lepasan timur tengah, timur tepi ke, kita lepas Eropah ke mana, England ke, London ke apa tuan-tuan. Tak kira lah siapa pun, apa nama kita apa pun, kalau sombong, takbur, orang benci, tuan-tuan. Tapi kalau kita ilmu tak banyak, tapi akhlak, this is very excellent, orang akan sayang. Walaupun kita kadang-kadang UPSA pun tak lepas. Tapi akhlak kita sama dengan budak Yahudi tadi. Kagum dia dengan Nabi sehingga dia jadi budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari famaridha, budak ni sakit. Sakit ni yang nak membawa kepada mati, sakit teruk. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada satu budak Yahudi yang duk jadi khadam kamu ni, famaridha, duk sakit teruk ni, dengar cerita dah hampir nak mati. Nabi dengar fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bertangguh, terus pergi ziarah budak Yahudi tadi. Pergi ziarah. Batu kita kalau ada kawan bukan Islam dan kawan tu baik, kita boleh pergi ziarah tuan-tuan, boleh pergi tengok, pergi jenguk, tak ada masalah apa. Faqa'ada inda ra'sah, maka Nabi bila sampai rumah budak Yahudi tadi, Nabi duduk di sisi kepala budak Yahudi tadi. Nabi kata, aslim, masuklah Islam. La ilaha illallah. Pasal apa Nabi suruh dia masuk Islam? Pasal Nabi sayang dia. Nabi tahu kalau dia mati dalam keadaan kufur, dia mati dalam keadaan tidak beriman, dia tidak akan dapat peluang masuk syurga Allah. Nabi kalau boleh, orang yang dia sayang bila mati sama-sama dengan Nabi dalam syurga Allah. Dan syarat nak masuk syurga kena beriman, dan syarat beriman pertama kena syahadah la ilaha illallah. Nabi harap sangat budak ni belum mati syahadah pada Allah dan Rasulnya, supaya apa? Supaya dia boleh masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi duduk di sisi kepala budak Yahudi ni. Nabi kata, aslim, la ilaha illallah. Fanazara ila abi illa indahu. Budak Yahudi tadi bila Nabi kata lagu tu, dia beralih tengok muka ayah dia, seolah-olah nak minta persetujuan ayah dia ni, boleh tak nak ikut sebagaimana Nabi suruh ni. Ayah budak Yahudi ni kata pada anak dia, ata' Abul Qasim. Abul Qasim ni salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kamu ikutlah, kamu taatlah apa kata Abul Qasim. Pasal apa ayah dia bagi ikut Nabi? Pasal Nabi berjaya menunjukkan akhlak diri dia sehingga Nabi disegani oleh semua orang, sama ada lawan atau kawan. Nabi tuan-tuan, kalau dia larang hina orang, Nabi tak pernah menghina orang. Nabi kalau dia larang aib orang, Nabi tak pernah menaibkan orang.
Nabi kalau dia larang jangan jatuhkan maruah orang, Nabi tak pernah jatuhkan maruah orang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu respek orang pada Nabi luar biasa. Tuan-tuan. Bata ayah budak Yahudi ni dia suruh anak dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana akhlak yang ada pada Nabi dan dia sangat yakin Muhammad ini orang yang benar. Akhirnya budak ni aslim, masuk Islam, syahadah la ilaha illallah. Habis-habis syahadah tak lama mati. Allah. Tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak puasa, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak sedekah, tak sempat pun nak buat amal dalam Islam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada rumah budak tadi dalam keadaan menangis. Nabi menangis. Wa huwa yaqulu, dan Nabi kata sambil-sambil menangis ni, alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang melepaskan budak yang aku sayang ni daripada masuk neraka. Dan alhamdulillah, kalimah syahadah yang dia ucap, dia akan masuk syurga Allah. Hadis ni tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab tu tuan-tuan, apa juga yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ini, sama ada ujian atau sebagainya, maka tuan-tuan redhalah akan takdir Allah. Allazina iza asabathum musibah qalu, iaitu apabila orang-orang itu bila ditimpa musibah, bila ditimpa ujian. Ada ujian suami, ada ujian isteri, ada ujian anak-anak, ada ujian kawan-kawan, ada ujian dalam masyarakat, macam-macam. Bila mari ujian, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak ni dulu tuan-tuan. Habis boleh berapa periksa? Boleh berapa A? Tulis A sahabuk, dah boleh berapa? Boleh 15 Z. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian pada kita. Biar tubik hak ni dulu. Lepas tu nak belajar 15 karung kot pada. Ketubik ni dulu tuan-tuan. Amalkan kalimah ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Siapa-siapa yang bila ditimpa ujian, siapa-siapa bila ditimpa musibah, siapa-siapa bila ditimpa benda-benda yang tidak menyenangkan dalam hidup dia, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat dan keberkatan yang sempurna dari Tuhan. Allah bagi rahmat, Allah bagi keberkatan. Tapi nak biasa ni payah. Kan anak rembah pinggir dapur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar tubik hak ni dulu. Lepas tu nak belajar 13 karung kot pandai. Biar tubik hak ni dulu tuan-tuan. Ni saya balik kampung ni, jumpa saya. Dia kata ni bekas takai puk, beli puk. Jamil kita noreh mula ni. Buat apa? Bunyi khabar kena sakit jantung masuk ICU. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dak mati lagi ustaz, dia kata gaduh sebut inna lillahi teh. Ya sebenarnya bukan mati saja tuan-tuan. Bila kena ujian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita sebut kalimah-kalimah seperti ini, insya-Allah kita mendapat rahmat daripada Allah. Satu benda kita nak kena faham dalam hidup ni, tak semua benda kita dapat tuan-tuan. Tak semua benda kita dapat. Kita akan dapat benda ni, kita akan tak dapat benda ni. Kita akan dapat benda ni, kita tak akan dapat benda ni. Tak ada orang dia akan dapat kesemuanya. Tuan-tuan, tak ada manusia dia akan dapat kesemuanya. Kalau dia dapat kesemuanya tuan-tuan, masya-Allah, mestilah dia boleh memilih kesemuanya dia dapat. Sebab itulah tuan-tuan, pak saudara Nabi pun tak masuk Islam. Ni tuan-tuan, yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua benda dapat. Kalau dia tanya saya, awak nak nikah dengan orang lagu mana? Kalau boleh dengan orang handsome ustaz. Handsome setara mana? Pak Saruk Khan ke? Pak Salman Khan ke? Akhirnya boleh tuan-tuan. Nikah dah.
Handsome untuk lelaki handsome. Posarukan kau? Oh, posarukan. Sukalah ni, tak suka juga. Bapa pula malah kerja. Tuan-tuan ni. Boleh tok lelaki handsome, tok lelaki handsome. Rajin kerja, rajin. Alhamdulillah. Sukalah lah ni dak. Bapa pula ustaz, dah tok lelaki handsome, rajin pula kerja, tak suka juga. Bapa pula panguh perimah. Allah. Boleh tok lelaki handsome, boleh rajin kerja, romantik. Habi hani duk panggil. I love you, you love me. Oh, dia kata beres ustaz. Alhamdulillah. Dah sukalah ni. Tak juga ustaz. Bapa pula kedekuk pahit. Nak suruh beli kakak mah mayat hajat 4 tahun bolehlah sutah. Kedekuk. Boleh tok laki handsome, boleh tok laki rajin kerja, boleh tok laki romantik, boleh pula tak penyayang. Minta beli rata mah, ya beli blazar rata. Ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Dah suka lah ni. Tak suka juga ustaz. Apa? Allah tak bagi zuriat. Seorang habuk tak boleh anak. Astaghfirullahalazim. Tak ada orang dapat semua benda tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, redhalah apa yang ada dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi orang yang sangat tenang dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, tuan-tuan, gapo dia tuan-tuan? Buatlah sesuatu kerana Allah, bukan kerana manusia. Tuan-tuan kalau baca kisah Khalid Al-Walid, masya-Allah. Bermula dia belum Islam sampai pada zaman Nabi, sampai pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan. Dialah di antara panglima perang sebelum dia masuk Islam, daripada dia belum Islam sampailah dia dalam Islam, dan dia telah menyertai hampir 100 peperangan dan tidak pernah tewas. Khalid Al-Walid. Naik Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah, dia dipecat sebagai panglima perang, dia angkat Usamah bin Zaid, Khalid Al-Walid jadi tentera biasa. Orang mari duk likung dia kata, Khalid Al-Walid, kamu ni track record sangat cemerlang sejak zaman Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba mari Sayyidina Umar, dia pecat kamu dalam keadaan kamu sangat cemerlang. Kamu tak rasa apa-apa ke? Apa jawab Khalid Al-Walid? Sesungguhnya aku bekerja bukan untuk Umar, tapi aku bekerja untuk Tuhan Umar. Allah. Dia buat bukan kerana manusia. Jadilah apa-apa, orang atas ke, orang bawah ke, nawaitu lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Duk di posisi mana pun bukan satu problem. Pasal apa? Dia buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-tuan. Cuma masa dia hampir-hampir nak mati, dalam sakaratul maut, bila Sayyidina Umar mari ziarah, dia kata, wahai Umar, aku redhalah kamu memecat aku diganti dengan Usamah bin Zaid. Cuma aku nak tanyalah belum aku mati ni, aku ada buat salah ke? Ada buat salah ke? Sayyidina Umar bila Khalid Al-Walid tanya lagu tu, menangis. Dia kata, tidak wahai Khalid Al-Walid, sesungguhnya kamu tidak ada salah apa, dan aku sangat yakin kalau kamu jadi panglima perang sehingga hari kiamat, tentera Islam tidak akan pernah kalah. Tuan-tuan ni, Sayyidina Umar mengakui tuan-tuan kehebatan dia dalam perang. Sehingga Sayyidina Umar kata, kalau kamu jadi tentera panglima perang sehingga hari kiamat, kamu tidak pernah akan tewas. Tapi sebenarnya aku turunkan kamu, aku naik Usamah bin Zaid kerana satu sebab. Kenapa? Kerana ramai umat Islam yang menyangka, termasuk tentera-tentera kita, mereka menang perang kerana kamu, bukan kerana Allah. Allah. Duk ada dalam hati mereka ni.
Kalau Khalid Al-Walid memimpin perang, kita akan menang. Kalau Khalid Al-Walid memimpin perang, kita akan menang. Orang lain belum tentu. Mereka meletakkan menang dan kalah di atas batang tubuh makhluk, tapi bukan kerana Allah. Aku takut benda ni, kata Sayyidina Umar, boleh merosakkan akidah daripada orang-orang Islam. Aku turunkan kamu, aku naikkan orang yang tak ada pengalaman, Usamah bin Zaid, yang umur dia masih muda, untuk menjaga akidah mereka. Akhirnya bila Usamah bin Zaid juga menang, barulah mereka mengerti mereka menang bukan kerana sesiapa, tapi mereka menang kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku nak menyelamatkan akidah umat Islam, sebab itulah aku turunkan kamu. Khalid Al-Walid kata, alhamdulillah, jika itulah tujuannya, terima kasih wahai Umar, kerana aku jadi asbab sehingga akidah umat-umat Islam ini terpelihara, yang mana mereka tidak syirik pada Allah. Allah ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita tak boleh tahu kita ni lagu mana, tak tahu tuan-tuan. Cuma Sayyidina Ali kata, antara orang yang buat kerana Allah ni gapo dia? Seorang pun lagu tu, tengah orang ramai pun lagu tu. Potula je. Kalau seorang dia baca Quran 1 juzuk sehari, depan orang ramai pun 1 juzuk sehari, supaya tak ada beza. Kita tak silap ada beza, tuan-tuan. Kalau seorang duduk rumah nak maya subuh, cokeh dengan batal nyapuh baru bangun, balik mutut tua bahaya 4 kaat maya subuh. Lebih hak. Kalau kita tengok orang ramai lain, duduk seorang lain, this is problem. Kita kena perbetulkan, tuan-tuan. Orang tahu pun lagu tu, orang tak tahu pun lagu tu. Orang tengok pun lagu tu, orang tak tengok pun lagu tu. Maka itulah mudah-mudahan insya-Allah, apabila kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sakit hati apa yang sedang dikatakan oleh manusia kepada kita, mudah-mudahan. Dan akhir sekali, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takabur sesama makhluk, jangan sombong. Tuan, tak ada benda, tak ada semua benda kita boleh buat sendiri. Tuan-tuan, Allah jadikan kita berbeza untuk memudahkan pekerjaan kita. Saya selalu royak, tuan-tuan, bagaimana jari kita ni, tuan. Allah tak buat sama. Kalau Allah buat sama panjang belakang ni, kalau kita nak ambil nasi, jadi cokeng haring. Nak suap nasi, cocok lebih hidung ni, tuan-tuan. Tak sama panjang, tak sama besar, tapi bila nak ambil nasi, jadi sama. Ketidaksamaan inilah yang akan menyamakan kita. Lepas tu tak ada orang boleh sombong. Jangan sombong. Kawal lah paling baik. Bapa isyarat bagus kawal, kata ibu jari. Memang betul, tak ada siapa nafi. Nak tunjuk isyarat bagus, ibu jari. Tunjuk jari keliking, orang tak faham ni isyarat bagus. Memang ibu jari. Tapi kita kena faham, ibu jari kena faham, kena khabar, kena sedar diri. Boleh tunjuk isyarat bagus ni apa? Kerana pak ni mengalah belakang, kelok belakang widama sore je naik. Tunjuk isyarat bagus. Kalau hak ni pakat hola pada demo belakang, bagus. Allahumma salli ala Muhammad, Allah. Jadi ni ngalah, kita boleh cokeng naik ni. Kalau orang tak ngalah, pak bila ni kita ni, orang tak nampak bagus kita ni. Ni satu. Supaya juga hak ni, kawal lah paling sunnah. Demo tak sunnah belakang, apa pula kawal tak sunnah. Bahasa at-tahiyat ni, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak kita jongek jari selunjuk, tuan-tuan. Tidak congek jari keliking. Betul lah dia mau boleh congek, moga hak lain ngalah belakang. Kalau pakat congek belakang 5-5 ni, jangan seolah-olah kita je belajar, orang lain tak belajar. Jangan seolah-olah kita je mengaji, orang lain tak mengaji. Jangan seolah-olah kita je tahu kebenaran, orang lain tak tahu kebenaran. Jangan seolah-olah kita je betul, orang lain salah belaka. Jangan. Pasal apa? Kerana Allah menjadikan kita tidak sama untuk menyamakan kita. Buat tugas masing-masing, insya-Allah. Ni tunjuk isyarat bagus, ni masa tahiyat congek naik, ni pakai cicing mah, cicing toso, cicing ruli ni dijarin ni. Ni kek sekali ni ada kerja ni, gapo dia? Korek lebih hidung.
Mana ada orang korek dengan ibu jari besar lu hidung sebelah ni tuan-tuan. Ni, ada tugas masing-masing. Tapi apabila nak melakukan sesuatu, mereka akan bersama. Pasal apa bersama? Kerana ketidaksamaan itu. Tuan-tuan, ni. Nak pegang pen 2 putung aja. Hok pegang kemah, hok lain ni tupai-tupai aja tuan-tuan ni. Nak makan nasi 5. Nak makan benda-benda kecil 2 jari. Ni Allah buat comel belaka. Sebab tu tuan-tuan, jangan sombong. Kerana apa? Kerana ada kelebihan dan kekurangan masing-masing atas manusia. Lebih dan kurang inilah yang akan memudahkan dan menyamakan pekerjaan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Minta maaf banyak ada terkasar bahasa. Halal segala perkataan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhul arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami mursalin. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.